8, takwa dan harap pada Allah. Takwa, hanya takutkan Allah. Hari ini kenapa kita datang masjid, acik-acik sekalian, tak takut COVID ke? Soalan Ustazah Zai ni, dangerous sungguh lah. Ustazah tanya kenapa datang masjid tak takut COVID ke? Kan, bohonglah kita tak rasa macam COVID tu masih wujud, sebab semalam angka masih 9,000 lebih. COVID tu masih wujud, sahabat-sahabat. Tapi kita jaga diri kita. Kita yakin penjagaan Allah tu mengatasi segala penjagaan. Bukan kerana vaksinnya, bukan kerana ada kawan kita yang sanggup tunggu kat depan tengok 2 dos ke 1 dos. Kan sahabat-sahabat? Itu kena akur sebab apa? Undang-undang yang diciptakan oleh manusia yang insya Allah mentaati perintah Allah. Allah kata maqasid syariahnya, apa yang objektif dalam kita beragama ni adalah nak jaga nyawa. Kalau nyawa dah tak ada, apa lagi kita boleh buat sahabat-sahabat? Tak boleh bermanfaat dah. Orang selalu cakap, Ustazah duit dia banyak tapi sekarang terlentang atas katil, apa dia boleh buat? Anak nak keluarkan duit pun tak boleh, nak angkat pen untuk sign agreement pun dah tak boleh. Ustazah apa dia boleh buat? Sebab itu sahabat, cegah sebelum kita sakit, sebelum kita parah. Jadi kita nak jaga nyawa kita. Okey, kenapa sekarang ni masih duduk dalam keadaan macam ni? Kita berdoa insya-Allah mereka diberi keadilan, mereka diberi hikmah dalam membuat keputusan. Kita akur kerana perintahnya Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan jangan pernah menafikan ulil amr itu bukan buat keputusan tepuk meja aku tak peduli, hari ni mesti ikut cakap aku. Keputusan difatwakan, dinobatkan, sudah pasti sahabat-sahabat ada perbincangan halaqah ilmu dulu. Buka kitab bukan sikit-sikit punya kitab ni. Berapa kali mesyuarat ni. Jadi kita sekadar sembang kedai kopi hentak meja ni, tak boleh ni, mesti buat macam ni. Siapa kita? Okay, sahabat-sahabat. Jadi berikan peranan kepada yang hak. Pada masa yang sama kita rakyat ni, Masya Allah, tolong ya Allah pimpin hati kami ke jalan yang Engkau redha. Tahu COVID tu ada di mana-mana, tapi tolong jangan campakkan diri kepada kebinasaan. Saja je Ustazah, saya tak payah pakai mask lah bila pergi jalan ke mana-mana ni. Tak payahlah, Allah jaga saya. Allah nak tengok bagaimana usaha kamu untuk mencegah diri daripada kebinasaan itu. Okay, jadi sahabat, kita serba salah, tak dinafikan di mana-mana pun semua orang. Ustazah, kita ni sebenarnya macam mana dengar puak sini cakap kita condong kanan, puak sini cakap condong kiri. Tak boleh macam tu, sebab akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak kena tak kena itu kerja Allah. Sahabat-sahabat, jangan ada yang takut ke masjid setelah kita berpeluang. Faham maksud Ustazah ya? Kalau sahabat-sahabat kita, kenapa engkau tak datang? Lah aku belum 2 dos lagi. Tak apa, insya-Allah aku doakan dipermudahkan. Nanti dah boleh kita datang sama-sama. Okay, sahabat-sahabat, jangan ada alasan sebabnya dulu kita juga yang menjerit-jerit. Bila nak buka ni? Bila nak buka ni? Sekarang bila dah buka, dan wanita kalau nak datang solat jemaah yang dah boleh, tolong pastikan kita datang dengan adabnya. Jangan kita membuka aib-aib yang tertentu. Jangan di hadapan orang lelaki berwangi-wangian yang melampau. Suara kita sampai kepada soft-soft lelaki sehingga mereka terganggu. Tolong. Tapi dalam majlis ilmu muslimat saja ni, Masya Allah, tak ada masalah. Tak sabar bahkan kita nak rapat-rapatkan soft. Semoga nanti dah dibolehkan semula insya Allah. Baik, yang ke-9, zuhud terhadap dunia. Bukan buang terus dunia ini, sebab kita takkan jumpa dengan nikmatnya akhirat kalau kita tak melalui dunia. Dunia adalah jambatan menuju akhirat. Dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya nanti kita petik kutip di akhirat. Jadi jangan kata saya ni zuhud Ustazah, dunia-dunia ni tak pandang dah. Kan? Kalau gitu kunci banglo akak hantarlah kat saya. Sihan saya tak duduk kat banglo. Gitu sahabat-sahabat. Kunci kereta mewah akak tu bagilah kat saya. Sihan saya tak di kereta macam tu. Kan semua orang, mana boleh ni saya punya, saya nak berjalan nanti macam mana? Sebab semua ni perlu, kita bukan naik unta macam zaman dulu, kena ada kereta, sahabat-sahabat. Kita tak nak duduk di bawah-bawah tempat yang kita nak beribadah pun tak selesa, silakan. Asal semuanya dimanfaatkan untuk akhirat, insya-Allah. Hari ini yang ke-10 kita nak menyambung bab yang muka surat 70 daripada hakikat ikhlas. Saya nak baca 2 ayat Quran pada permulaan tajuk hakikat ikhlas. Okey, cuba yang hadir ni kita tarik nafas sekejap.
dalam mask belaka kan. Okey, maka tarik nafas sekejap. Kenapa tarik nafas? Hembuskan pelan-pelan, bertenang. Kenapa Ustazah suruh gitu? Kalau kat rumah dengar Google Meet boleh sambil baring-baring. Ustazah ni sakit pinggang dah. Kena exercise kita. Boleh je nak exercise kan sahabat-sahabat. Maksudnya kalau kat rumah sambil masak ni Ustazah siap dah satu menu kan. Hadir ni itulah Hacik malas nak datang ni kan. Duk teringat je aku lupa pula tadi benda atas dapur tu kan. Tolong hadir dah dengan jasad, roh kita hadir sekali. Jangan kita duduk dalam majlis ilmu ni sahabat, Allah lupa nak keluarkan ikan. Sekali nak masak apa tengah hari? Ya Allah, kain dalam mesin lagi lupa nak sidai. Itulah kita orang perempuan. Jadi jangan kita dah sedap duk landing-landing kat rumah tu, dekat sini ada adabnya lah, sebab kita datang ke rumah Allah, datang ke masjid. Baik, sifat ikhlas ini Allah sebut dalam suratul Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya. Kalimah wa ma di hadapan tu kata nafi. Allah bagi tahu kita awal ayat ni sudah kata nafi. Makna Allah nak bagi tahu tidak kita ni dilahirkan atas dunia, hidup sampai sekarang ni, tidak Allah perintahkan kepada apa benda yang menyusahkan kita kecuali untuk ikhlas dalam beragama. Maksudnya sahabat, kita ni kadang-kadang buat benda bagian nak rak ni sampai hidup dah 60 tahun, bila kita fikir balik, ya Allah, memang besar rumah aku sampai pencen ni. Tapi apa yang aku dapat? Bukan sedikit yang datang pada Ustazah menyesali silapnya kami dulu Ustazah. Sibuk dengan anak-anak, ya anak-anak saya berjaya. Tapi akhirnya 4 orang tu semua tak solat. Bukan sedikit sahabat penyesalan itu. Ustazah, saya kerja siang malam, saya tinggalkan anak-anak dengan pembantu rumah. Akhirnya anak saya ada yang bersyahadah pun tak reti. Kesian muslimat, rumahnya besar segala, saya hanya membesarkan zahirnya, tapi batinnya saya terlupa. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Bukan sedikit. Tak sedar masa rupanya pencen dah yang kita kerja siang malam ni sahabat. Rupanya apa yang kita dapat? Sedangkan kita akan tinggal semua ni. Kita akan tinggal. Yang kekal nanti adalah akhirat Allah. Kan? Jadi bila kita sedar saat ini belum terlambat. Dan kita juga tak boleh patah balik ke belakang. Nak kecil-kecilkan balik anak kita, masuk balik dalam perut mak ni. Kenapa mama saya ni lawyer ni sekarang? Pelik dah mak aku ni. Kan patutnya aku didik engkau ni daripada dalam perut lagi. Patutnya aku didik engkau ni, minta maaf kata, daripada pertama kali kita bersama dengan ayahnya. Apa harapan kita, apa doa kita, apa ketika air mani itu keluar daripada tubuh jasad kita, minta maaf sebut. Itu cara untuk kita melahirkan anak yang beragama. Tapi kita dah terlambat. Tak ada istilah terlambat, sebab kita masih hidup atas dunia. Ikhlas, ya Allah Tuhan, kalau aku tak melalui fasa-fasa hidup yang begitu, mungkin hari ini aku belum menyesal lagi. Ramai ibu-ibu saya yang hidupnya sangat berkualiti hari ini dalam beragama, walaupun dia dah mula lemah tubuh, dah uzur, tak boleh duduk lama-lama kat masjid. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lagi kita tak jumpa beberapa bulan ni, ada kawan kita yang dah terbaring, teringin nak datang masjid tapi tak boleh datang. Sebab apa sahabat-sahabat? Allah bukan pandang berapa banyak acik bangun untuk solat tengah malam, sebab doktor suruh rehat. Tapi di pembaringan tu berapa banyak acik beristighfar dengan air mata yang mengalir. Kenapa mak menangis? Jawapannya sebab hanya aku je yang tahu. Kan kau teruskanlah kehidupan sebagai anak, sebagai hamba Allah. Jangan jadi macam mak. Mak dulu sibuk dengan dunia. Ini nasihat kita yang ikhlas. Okay, sahabat, sebab kita tak nak orang lain yang muda-muda ni ulang kesilapan kita. Jadi ibu-ibu, istighfar kita sambil mengalirkan air mata di pembaringan, itu yang paling dipandang Allah. Tengok sayangnya Allah pada kita. Sakit dah, tak payah pergi masjid, tak payah buat kebaikan lain. Harta pun habis, kena kikis dengan sipulan. Bila keberkatan tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita balikkan, ya Allah aku redha. Kalau ini cara untuk engkau menjemput aku melalui apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Istighfar tanpa henti. Ampunkan aku ya Allah. Kan kita balik tak bawa semua yang kita sibuk kumpul. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Al-mal,
harta, al-banun, anak-anak hanyalah perhiasan dunia. Perhiasannya apa ya? Antaranya kita tanam pokok-pokok bunga kat depan tu kan. Mula-mula beli dulu berpasu-pasu awal PKP, rajin siram pagi petang siang malam. Sekarang kenapa mati semua cik? Malas nak jaga ustazah kan. Perhiasan ni sekejap kita suka, sekejap kita tak suka sahabat. Okay? Tapi kalau iman, ini yang akan membugar sampai bila? Wal akhiratu khairun wa abqa. Pengakhiran. Kita takut, kita rasa macam hebat sangat, tapi akhirnya kita tidak mati dalam iman. Na'udzubillah. Sekarang ikhlaslah dengan ujian apa yang Allah beri, terus ikhlas. Hidup beragama ni insya-Allah sahabat-sahabat, Allah pilih kita untuk mati dengan agama itu. Jadi kekal beriman sampai ke akhir hayat. Ini yang kita nak. Dan syaitan, iblis, paling sukar dia nak ganggu adalah orang yang ikhlas. Kalau yang tak ada ikhlas dalam hati, mudah dia nak ganggu. Okay?